bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Mana kamu semua sudah selesai untuk subjek sains dan teknologi. Okay. Saya akan paparkan bahan yang akan kita gunakan untuk malam ini. Jadi untuk makluman, mungkin ada sebagian kamu yang mungkin terlepas pandang atau tidak maklum. Bahan untuk kelas malam ini ada pada grup WhatsApp masing-masing. Untuk makluman, antara kamu ada yang berada dalam grup WhatsApp yang berbeza. Ada lebih kurang 5 grup sebenarnya, ya. Berikan dokumen untuk silakan dokumen tersebut, sila muat turun. Saya akan paparkan, tapi kamu muat melihat kamu, kamu hadir hujan katanya tadi. Tanya pun saya tak tahu. Jadi rumah saya teruskan dan kamu beri kamu. Okay, ada masalah. Kita ada masalah. Tempat saya ada masalah lain, Mohon maaf, atas ketidakstabilan. Sekejap. Saya sedang usaha untuk untuk menyertai kelas menerusi laptop saya. Okay. Jadi saya dah masuk. Okay. Bahan pun ada.
Mohon maaf, saya rasa saya tak dapat nak on video saya. Sebab saya rasa mungkin akan lagi lag agaknya. Lagi terganggu. Tak dapat support kan. Okay. VS document of okay, so still presenting. Okay, so subject first. One, no, all of you just school of so and surely you guys really settle everything for your career. Habis korang punya percubaan. Okay guys, so just now I lost connection. Okay, so okay, so I plan that better we start our first class tonight. Okay, with model paper question, and it is better to start with paper one. Okay, perhaps it's quite light. Okay, it's quite easier compared to paper two. Okay, later after we finish all the paper one question, so next time everything from paper one is are settled, then we continue to paper two. Kita akan sambung kepada paper dua. So as you can see in the sharing screen presentation, these are the 5 parts. Okay, so here this one is paper two. Okay. Alright. So we may start now. So how about you guys take some time out of these 8 questions, part one, then find out the answers. Cuba cari jawapan.
So I will let your option. Okay, you may fill out your own self. Cuba cari jawapan sendiri. Okay, later we will discuss. Okay, mula sekarang 8 untuk soalan 1 hingga 8 ni. Okay, you may ask me anything. You may turn on your microphone, or you may ask in the chatting room if I'm not realized or not aware that you are asking any question. So just turn on your microphone and say your question or your anything that you want to ask or you want to say. Yeah. Sometimes I'm not aware that you are saying something in the chatting room. Kalau saya tak perasan ruangan chat tu. Okay, everyone, please get the question and the document from the WhatsApp group. Okay, rely on my presentation since I'm moving the question on my own. Okay, jangan tunggu saya. Awak tengok jangan tengok soalan dekat yang saya share ni, tengok soalan dekat daripada dokumen kamu sendiri.
students, I think we will stop now. So we will proceed to to discuss the answers from question number 1 until number 8. Okay. If any of you still not completed yet, it's okay. Kalau tak siap tak apa. So just follow the discussion that we are going to start now. Okay, everyone. So here we are at question number 1. So this is the text, okay, the information provided here. So the purpose of the advertisement, tujuan soalan ini, iklan ini. Okay. So any suggestions, students? What are the best answer? Apa jawapan yang sebaiknya? Okay, among these three. Daripada 3 A, B, C itu yang mana terbaik? Siapa nak cuba? Don't worry, it's okay. Betul ke salah, biarkan cerita. Okay, if you would like to ask anything from the text, please do so. Jangan malu-malu nak tanya. Perhaps that you want to understand something here. Maybe there are some problem that you need to clarify. Mungkin ada apa yang tak faham ke apa ke. Okay, nombor 1, apa tujuan iklan ni? ABC. Kalau tengok betul-betul, perhaps all of them may similar, nampak macam lebih kurang sama je. Okay, that can explain the. Okay, so one of our friends suggest C to promote the learning of German. Okay, untuk mempromosikan supaya belajar bahasa 3 bahasa ni. Specifically, secara khususnya. Okay. The thing is, saya nampak kat sini perkataan specifically ni bermaksud something je. Maksudnya, okay, ada yang tanya B. Mungkin, so saya bagi komen jawapan C. Okay, I'll try to comment for the answer of C. Okay, specifically ni bermaksud secara khususnya, in detail actually. So supposed to be, kalau kita promote, if the advertisement would like to promote these 3 language, so that people will learn them, so they may stating here. Mungkin mereka akan letak sesuatu tentang kelebihan ke, ataupun something related to the German, to the Russian and Mandarin. So dia letak macam tu. But this one, they are just inform the language in general. Dia hanya beritahu tentang bahasa-bahasa ni, belajar secara umum untuk mendapatkan ini. Ini maksudnya secara umum lah ni. Okay, we learn in general. Okay, so information ni dia beritahu secara umum, dia tak beritahu detail pun, not specifically. So C is not the best one. Okay, so one of your friends just now suggest B, to make people aware of the offering, tawaran from the center. Macam tak ada kaitan pula. It looks like it's not really related at all. But be careful, student. Actually, there is a clue here. Here at Language Acquisition Center. Maksud acquisition ni lah maksudnya memperoleh. Kalau dalam verb dia memperoleh, tapi acquisition dalam bentuk noun. Maksudnya pencapaian. Pusat pencapaian bahasa. Itu dalam translation dalam bahasa Melayu. Acquisition, pusat pencapaian bahasanya, belajar menguasai lah, pusat penguasaan bahasa. It's much accurate. More accurate. So pusat penguasaan bahasa. Okay, macam tu. So daripada dia nak highlight benda ni, here at di sini, di pusat ini, okay, guru kami yang terlatih akan membantu kamu. Dia nak highlight yang dia ada pakaran tu sebenarnya. So the most accurate one is B, ball. So sebenarnya ini macam iklan pusat tuition juga, iklan mall juga macam tu kan. Dia nak beritahu di sini ada apa kan. Okay, students,
Let's continue to question number 2. Attention all students. Okay. Student, anyone would like to suggest? Siapa nak cadangkan would like to try? A, B or C? Yang mana satu ni? Which one? The best one. B. Okay. One of you said that B. Students will be recognized for their participation. Okay, someone else? Ada orang lain nak cuba? Apa jawapan yang lagi tepat? Students, any? Perhaps some of you thought that there are different answer, different opinion. So we may discuss about that. C. Okay, how about we try to figure out which one is the best one, the better one. Okay, so let's do the answer of B first. Students will be recognized, akan diiktiraf for their participation. Which one is the proof? Apakah yang membuktikan bahawa penyertaan mereka, participation ni penyertaan mereka akan recognize, diiktiraf. Recognize akan diiktiraf. Okay, we can see from number 3. Okay, of course the winner, the recognition is the prize, the cash prize. Okay, however, yang kalah, okay, the loser. Yang kalah betul lah kan, winner and loser lah kan, okay. Okay, peserta yang kalah still will be rewarded, which they get a certificate, at least dapat sijil penyertaan. Okay lah kan. So bila ada certificate, which means that you are certified, kamu diiktiraf, so you are recognized. So maybe answer B is correct. How about we look at answer C first? Okay, the principal will receive and evaluate. Okay, it looks like macam betul, because we can see that from number 2, because the principal will decide siapa yang patut menang. So the principal here will be do the judgment. Okay, will decide the best one, the winning design. Maybe they will feel and kita panggil apa? Dia akan tapis, dia akan assess. They will assess. Okay, they will filter lah kan, dia akan tapis ya. So they will assess which one the most beautiful, okay, the most awesome one. So perhaps from 100 participation, maybe they will bring the best 20s. So all the best 20s will be decided by the principal. Itu mungkin bentuk dia macam tu, perhaps. Okay, dan akan dicetak, printed out pada hari sukan, t-shirt hari sukan. Tetapi siapakah yang akan mengumpul borang-borang penyertaan? Bukan borang penyertaan, mengumpul design tersebut. Dia mesti kita submit dengan dia punya urus setia ke AJK, the committee members, ahli jawatankuasa kan. So this is the person, Encik Abu. Encik Abu will receive. Okay, evaluate maybe is correct for the principal, but will receive is not. Will receive is Encik Abu who is the one who will receive the design submitted by the students. Okay, so that's why answer C is not accurate. Okay, kurang tepat lah kat situ. So the answer for number 2 is B. Okay, ball. Okay, number 3. Okay, hope you guys are still following me. Kalau ada masalah, tak dapat ikut, tak faham sangkut-sangkut ke, just notify in the chatting room. If I'm not aware, let me know. Beritahu saya kalau saya ada masalah, ada problem. Okay, so number 3. Ini tentang iklan ni. Nampak ada kotak ni. Ada dari support actually. Tak tulis nak sini. Okay. Really printed. Well here. Okay. So, Sungai Long Digital Mall. Okay. Which one is the following is true? Yang mana yang paling tepat? Okay, yang ini actually there are some bagi saya pun ada problem kat sini sikit lah. Okay, let's discuss first. Siapa nak cuba? Yang mana? A ke B ke C? Okay, which one? For me, C is something wrong. The vendors in the mall. Okay, B. Mungkin B, perhaps.
Okay. Supply the digital device ni sebenarnya, kalau kita tengok C kan, if we look carefully at C answer, okay, supposed to be the one who provide the digital device are not the vendors. Okay. Sebenarnya bukan mereka yang akan supply, tapi they will provide RM20 ni. They will provide or donate RM20 from their sale, and this fund will be used to buy anything that are needed. Okay, dana ini akan dikumpul dan digunakan untuk membeli sesuatu yang diperlukan oleh pelajar yang kurang berkemampuan. Students, siapa yang tak tahu kurang berkemampuan dalam bahasa Inggeris ini dia? Underprivileged. Tak kisahlah underprivileged student ke, underprivileged society ke, underprivileged family ke, kan? Tapi underprivileged ni kurang diberi perhatian atau kurang mendapat bantuan, itu maksudnya underprivileged. So, privilege ni maksud istimewa. So under ni kurang istimewa, itu maksudnya kurang berkemampuan lah, lebih tepat kan, underprivileged. Okay. So underprivileged student, pelajar yang kurang berkemampuan. So they will supply digital device. Biasa student kan perlukan digital device. For example laptop. Okay, usually laptop lah kan. Untuk buat kerja kan senang. Or PC kan. PC set kan. Sekurang-kurangnya. So they will use that the fund. Tapi kat sini, the answer of C said peniaga-peniaga ni akan supply. I think that's not quite correct. Not quite accurate. Kurang tepat kat sini. Mereka bukan supply barang. Mereka hanya menerima donate RM20 for each of 22,000. Kan? Bila kedai ni dapat sale 2,000, sudah kami RM20 akan didonate sedekah derma. Kalau bayangkan setiap kedai buat. Kalau ada 100 kedai, so kali 20 dah berapa? Dah 2,000 kan? RM2,000. Okay, itu maksudnya okay, di kawasan Sungai Long. So be careful with this information. So just now your friends suggest me, the information counter will keep the receipt from your purchase. Wow. Is it correct? Counter maklumat ni macam receptionist lah. Biasa information counter kita pergi tanya sesat kat mall lah biasa kan. Usually this counter is quite popular at shopping mall. So we'll keep the receipt. Is it true? Simply bring your receipt to any information counter for verification. Okay. I think the sentence are not really connected. Okay, maksud dia sebenarnya dia nak mengesahkan. Verification ni bermaksud dalam BM pengesahan. Dia nak sahkanlah bahawa bila ada saya baru perasan sebenarnya bukan 2,000 yang kedai dapat buat sale, tapi perbelanjaan kita. Baru saya perasan. You spend. Contohnya minggu ni you belanja 300. Okay. Setelah 2-3 bulan, 4 bulan, pada mall yang sama, digital mall ni, setelah 4 bulan kita pergi kat sana, kita kumpul, kita tengok dah ada 3,000 lebih dah duit yang kita belanja. Mungkin mula-mula beli handphone, lepas tu kita beli barang komputer kan, for example okay, then we keep all the receipt, kita simpan semua receipt tu. So sepatutnya yang simpan receipt kita. So bila kita kira, when we count the total of kita panggil purchase, jumlah belian kita, the money that we spend for this mall is more than 2,000, then we bring the receipt to the information counter. Then sampai kat sana, diorang akan sah, betul lah, receipt awak ni dah lebih 2,000. So kami akan gunakan RM20 untuk sedekah. Okay, okay, itu sebenarnya. Okay, so maksudnya B ni pun kurang tepat. Okay, the best one is A. Okay,
Kenapa jawapan dia A? The donation made in increment of RM20 only. Maksud increment ni maksudnya terkumpul. Okay, maksudnya jumlah terkumpul, maksudnya dia akan derma RM20, RM20, RM20. Bila ada orang datang tunjuk resit RM20. Bila ada orang datang tunjuk resit RM20. Itu maksud dia. Okay, dalam jumlah terkumpul RM20 sahaja. Itu maksud, that's the meaning of the donation made are increment of the RM20 only. Maksudnya takkan ada donation yang dia ada 100. Bila orang ni tunjuk resit dia katalah dia belanja RM3,500, ni RM20, takkan RM3,500 jauh dari RM2,000, kira RM40 lah. Tak boleh bukan tu. It is not like that. Okay, itu maksud only ni dalam RM20 sahaja. Okay, hope you guys can follow my explanation, can get what I'm trying to explain. Okay, so number 4, Star Bookshop give voucher. Okay, kat sini ada note. Tolong jangan terlepas pandang. Note. Perhatian note ni maksud sampai 6 bulan saja. Lama juga. Biasa voucher, usually vouchers, we may use within 1 month or perhaps 2 months. For me, 6 months is quite long. Okay. Star Bookshop. Okay, kedai buku. Okay. Treat your loved one to give. To the gift of knowledge. Okay. Which of the following is true? Okay. Who would like to suggest the answer? Korang rasa yang mana yang terbaik jawapan? A wide variety, pelbagai pilihan. Okay. Seluruh negara, nationwide. So the vouchers are usable whole over country. Saya rasa macam betul je. Any Star Bookshop in Malaysia is oblique. Tertakluk. Oblique ni tertakluk ataupun terlibat. Sebenarnya there are more meaning from oblique. Oblique ni terikat pun maksudnya juga. Depend on the situation of the sentence. Okay, oblique kat sini macam tertakluk, terma dan syarat. Itu maksud dia. Oblique ni pun maksud macam tu juga. To accept the gift voucher. So, mana-mana cawangan akan terima voucher awak tanpa ada sebarang masalah. Itu maksud kat sini. Okay. Is it true? I think it is true. But however, we try to figure out the centers of A and B first. The gift voucher cannot be applied with other promotion. Is it true? Ada cakap. I think there is nothing statement here related to A. Tidak ada sebarang kenyataan dalam voucher ni dekat ayat A. Sengaja dia buat macam ni kan. Usually guys, kalau korang dapat voucher, for example, usually Domino lah, ataupun Pizza. Biasa Pizza ni dia suka jual voucher kan. I don't know whether you guys have experience about this. Some vouchers dia akan tulis tarikh tamat bila, until 31st December or anything. And they said this coupon or this voucher or biasa coupon dengan voucher lah kan. Okay, are not applied with other promotion. Memang dia akan cakap macam tu. Kan, maksudnya kita tak boleh nak guna 2-3 voucher gabungkan. Tak boleh rugi ada, lama-lama jadi free. Okay, so mesti kena beli dulu baru ada boleh guna voucher. Kadang-kadang macam tu kan. Okay. Kadang-kadang dia kata one voucher only available for each purchase. Satu voucher je digunakan untuk setiap pembelian. Okay, so I think A is not correct. So the gift voucher will expire within 5 months. So kat sini dah kata dah 6 months. Kenapa nak 5 months pula? Kan? So B is not correct. So the answer is only C. Okay, number 4 C. Okay, number 5, customer notice. Okay, we will finish until question number 6. Then we will continue
to BM. Tak sempat nak buat 8 lah. Tadi kan saya ada delay sikit, problem line tadi. Okay. So customer notice in an effort. Okay, so kat sini, which of the following is true about notice? Okay. Students, any suggestion? Yang mana yang betul? Number 5. What is AISLES? How to pronounce this word? AISLES. Siapa tahu? So I have to check how to pronounce this word first. Let me double confirm it. Okay, I'm looking at the dictionary in the Google. Okay, maksud dia kat sini macam passage, laluan. Okay. Okay, I think all of you can imagine what is the meaning of how to pronounce this word. Let me hear the word first. Aisle. Okay, the word SLE are muted. Huruf S, huruf L. Let me hear first. Yep. Okay, the letter of S on word S saja yang di is out. Okay. So I think that to imagine the situation, what is the meaning of al? Bayangkan, okay, if you are in aeroplane or train, we are using the passage, the middle passage. Laluan di tengah-tengah tu. So we can see there are rows of chairs and seated. Ada barisan-barisan kerusi. So laluan untuk kegunaan orang di tengah-tengah tu we use al. Okay, macam itulah. Ataupun dalam panggung wayang, pawagam, in the cinema. So kadang-kadang laluan untuk kita lalu tu, the passage that we are using for every row of the seated. Kursi ni, kursi depan, kursi belakang. So kita mesti boleh lalu kan. Bila orang duduk mesti kita boleh lalu depan dia kan. Itu adalah juga dipanggil sebagai al. Okay, tak semestinya yang di tengah-tengah tu. Okay, okay. Kerusi depan kita dengan kerusi kita, tengah-tengah ada laluan. Kan? Itu can also consider as L. Okay, so ada orang petrol sini. Okay. Customer answer from the scheme, number 5 is A. Customers must queue to enter the premise. Is it true? Betul ke? I'm referring to the answer scheme. They suggest the true answer is A. Betul ke customer kena beratur? Please wait in line. That's the term that show that the customers must queue. Sila tunggu dalam barisan until you have been authorized to enter. I think most of you can imagine the situation during the lockdown period. Okay, most all the shops and important
place that people are lining up and waiting for their turn to do their business. Kan orang kan ramai kan beratur, sanggup beratur lama sebab nak masuk kedai dan nak beli barang lah. I think you guys may experience that thing. Even now, zaman sekarang pun, even though we already finished the pandemic, we are currently at the endemic era, dekat bank still happen this thing. I think you guys can recognize that thing. Dekat situasi kalau korang pergi tengok dekat bank waktu office hour. Dekat bank pun sama, some of the premise that macam kedai kecil, sometimes Speedmart lah, I think mungkin there are a lot of people who go to Speedmart 99. Okay, so I think some of you tak pernah pergi 99 sebab 99 tidak berada di seluruh Malaysia. Speedmart not all over country. Okay, ada sekitar Lembah Kelang, ada KL, Selangor, Pahang sikit, Negeri Sembilan sikit. Okay. So that's why the answer is A. Okay. B, face mask is provided for customers who need one. Is it true? No lah, I think. Keep your mask, keep your face mask at all time. Tak ada apa pun. So pakai mask je, tak boleh beli mask semua kat mana. Okay, employees will be patrolling the aisle. Ada ke? Okay, tak ada ya. Okay. So guys, I think better we stop now. The time is already 9:25. Okay. So we will continue number 6, 7, 8 and the rest of part 2 and part 3 in the next. Kita akan sambung lagi. Okay, bagi saya part 2 ni pun penting. Okay, food truck, very famous situation, very famous issue, very famous. Kita panggil experience that maybe some of you already used to this one. Mungkin ada orang yang dah biasa pergi food truck. Ada yang tak pernah. Okay. So we continue to BM. So jom para pelajar kita pergi kepada BM pula. Okay. So siapa yang tak ada bahan BM sila ambil dalam grup sekarang. Dapatkan bahan BM dalam grup SPM yang kamu sertai. Okay. So, saya lihat di sini BM dia bermula dengan kertas 2. Ini kertas 1 kertas 2. Ini kertas 2 ni. Ini kertas 2. Ini kertas 2. Ini baru kertas 1. Oh sorry, saya lupa. BM kertas 1. Karangan adalah kertas 1. Ni terbalik. BM, the only paper that paper 1 is AC. Dulu KBSM, korang kan KSSM kan? Dulu masa KBSM, BM dan English adalah subjek yang kertas 1 adalah essay, karangan. Tapi sekarang KSSM dah tukar, BM sahaja. English kertas 2 baru essay. Sama macam subjek lain. Usually subjek lain kertas 2 essay kan. Ataupun kertas 2 lagi susah kan. Tapi BM terbalik, kertas 1 yang susah. Okay, so ni kertas 2. Okay. So, kita mula kertas 2 lah senang saya boleh je kertas 1 ni, tapi tak boleh kertas 1 ni. Okay, kertas 1 ni cari isi je, cari isi karangan. Ni lagi penting ni. Okay. Saya tahu dilema pelajar kita kan. Semua duk fikir macam mana nak buat bahagian A. Sedangkan bagi saya penting bahagian B. Tengok markah 30. Kan, ini 30. Kan, saya rasa korang tahu. Ini 30 minit je. Ini sejam setengah. 3 kali ganda kan. Okay. Jadi jangan terlalu tersekat. Ini ada lagi, ada tiga bahan ni. Jadi korang nak faham-faham pun dah masa dah. Jadi berhati-hati kat sini bahagian A ni. Kalau saya lah kan, terus terang saya akan cadangkan student saya buat bahagian B tu. Sebab apa? Kalau bahagian A tak siap, markah dia 30, tapi bahagian B kau tak siap, kau tengok efek dia macam mana. Bayangkan kalau 70 markah ni karangan tak siap. Banyak markah berhilang. Sendiri fikirlah kan. Itu cadangan saya, korang tak boleh ikut kan. Kalau korang boleh maintain, boleh jaga 30 minit siap bahagian A, ataupun setengah jam siap tak siap berhenti bahagian A, pergi buat bahagian B. Itu kalau boleh disiplin, boleh berlatih macam tu, silakan.
Boleh buat bahagian A dulu. Okey, tak apa. Kita akan pergi kepada kertas dua tau. Kertas dua. Okey. Okay. Saya tahu kertas dua korang punya masalah tertumpu pada soalan 4 ni, bahasa Melayu standard. Kan? Yalah, baru-baru ni kan korang trial kan. Okay. Saya rasa saya nak share something lah korang. Ini benda yang sangat bernilai ya. Sebab alang-alang kita dah masuk soalan kata model ni. Dan tadi saya ada sentuh pasal korang punya trial. Okay. Saya akan share screen korang kejap ya. Okay. Saya kena buka Telegram desktop dahulu. Sekejap. Saya ada Telegram desktop sekejap. Dia kena download. Saya tak ingat. Tak tahu ada tak ada. Telegram web. Telegram web. Desktop kan download. Telegram web. Okey, termasuk saya punya ni. Okey, tapi ni yang lama punya. Macam nak suruh dia update lah. Okey, dia dah update dah. Alright, cantik-cantik dah update dah. Okey. So saya akan sharing screen sekejap. Korang tengok ni ya. Saya stop presenting. Okey. Korang, apa yang saya share malam ni, korang tolong tadi ada yang bagi jawapan A, B kan. Minta maaf kalau saya tak perasan. Okay. Nanti guys, korang share tau. Apa yang saya bagi ni korang share dengan kawan. Biar satu Malaysia student dapat. Benda yang kita buat benda ni adalah benda. Sebab saya tengok dalam grup tu hanya 81,000. Sedangkan pelajar SPM beratus ribu. Ya ke? Saya pun tak pasti. Yalah kot kan? Okey. Okey. So maksudnya ramai yang lagi yang mungkin tak tahu sebab tadi saya dah share dengan student home tuition saya, student dekat pusat tuition saya, apa semua kan. Semua tak tahu lagi benda ni kan. Jadi so ni saya nak bagi kejap ya. Window tab. Okey, tab. Okey. Saya rasa korang nampak tu. Buat tak? Kita nampak. Nampak dah ya. Okey, so dalam Telegram saya. Korang boleh standby dengan handphone masing-masing. Korang nampak tak dekat kejap ni? Ni. Saya tekan grup ni. Saya tekan dia punya ni. Ni. Ni korang tengok info ni. Exercise student. Tengok yang belah kanan ni. Ada dia punya profile kan. Korang type search exercise students ni. Kan? Tu exercise students tu. Nampak tu? Korang search, korang join. Okay. Kebetulan unread message kertas trial bahasa Melayu. Ini negeri mana ni? Sarawak. Yang ini trial pendidikan Islam. Negeri Sembilan. Okay. Apa yang korang sedang saksikan ini adalah grup ini berkongsi semua subjek SPM trial yang baru-baru ni. Semua subjek tau. How many subject that we have? Lot. More than 10. Termasuk aliran account, termasuk aliran tasawuf dan sains tulis. Semua ada di sini dan semua negeri pun ada. So kalau kita lihat sejarah dah ada lengkap.
Kimia kau tak? Ini kimia Selangor. Selangor kamu tahu di Selangor ada 2 set kertas percubaan. Saya nak share satu cerita baru ni. Baru-baru ni soalan sejarah bocor. Anak muda home tuition saya dia share. Malam hari sebelum exam sejarah hari tu, ini cerita student Selangor, saya tak tahu student lain diorang siap kongsi soalan yang bukan tajuk, tetapi soalan sebiji-sebiji yang bila keluar esok exam sama. Soalan struktur 1A tanya pasal tanya pasal madrasah, bab 2 form 4 nasionalisme, madrasah, golongan intelektual, golongan agama. Saya mengajar sejarah agak. Saya tahulah kan. Okey, jadi saya tak sangka. Diorang kata apa tahu? Diorang boleh kongsi 2 soalan trial tu. Satu soalan orang panggil set koperasi. Satu lagi soalan set rasuah. Aku kata set ada nama lagi set diorang ni. Macam-macam mak zaman sekarang. Hati-hati ya. Sebaik korang tak kena repeat paper sejarah. Tak sama. Berkongsi dalam media sosial mak berani tu lah. Anak muda saya dah study, dia tak nak tengok pun. Dia kata penat study tak thrill lah. Dah tahu soalan kan. Penat dah study baik tiru ke. Dia tak tengok pun soalan tu kan. Kata okey. Selangor dia ada dua set sebab sekolah ada Selangor ada yang exam awal. Orang asing lah. Okay, ni kamu tengoklah semua ni macam-macam ada. Okey, jadi sepanjang cuti sekolah ni saya mohon tolong guna masa sebijak-bijaknya, buatlah jadual belajar istiqamah dan konsisten lah. Please be consistent to your plan. Anda kata hari ni awak plan nak belajar subjek ni, tiba-tiba tak ada mood, tak minat, kita tukar subjek lain. Kamu boleh fleksibel dengan, tapi tolong ada jadual. Sekurang-kurangnya kamu akan rasa bersalah bila tak ikut jadual ataupun tak belajar langsung. Hari ni tak belajar lagi lah, alamak. Okay. Dan saya pesan bila kamu ulang kaji atau kamu belajar, it's not all about quantity, it's all about quality. Semua tentang kualiti. Tak kisahlah berapa kali kamu belajar dalam sehari, berapa jam kamu belajar, yang penting walaupun setengah jam kamu belajar, kualiti setengah jam lagi power daripada belajar tak ada. Yang penting. So, maksud saya lah, walaupun sekejap tapi fokus. Faham. Dapat hasil dia. Tolong korang dah SPM. Korang hanya ada lebih kurang tak sampai 80 hari saja. You got only 70 plus days. Maybe saya pun tak kira sangat ni. Mungkin. So, saya harap kerjasama korang semua untuk ulang kaji. Please lah. Please ini peluang ni. Masalahnya yang best gila dengan grup ni, channel ni, skema jawapan ada. Jadi buatlah sampai muntah. Okey, korang boleh guna gadget ataupun print. Okey, boleh ulang-ulang lagi soalan ni. Okey. Okey. Jadi enjoy the exercise. Selamat menikmati latihan. Saya rasa ini memang terbaik lah. Zaman saya pun nak dapat koleksi percubaan bapak susah. Kalau sekarang sebelum ni dorang jual lagi percubaan. Dorang ya. Ini buat strategi sambil berada. Tadi satu lagi saya nak share satu lagi. Kepada kita booster ni pendorong orang, benda yang boleh
membantu kamu untuk konsisten sebenarnya. Sebenarnya benda yang paling susah dalam dunia adalah konsisten. Baru cakap keluar tips konsisten belajar lagi. Okey ya. Korang boleh join, turunlah baca. Mungkin kalau awak dengar saya membebel korang ngantuk. Tapi ini ada benda boleh baca, mungkin akan lagi action. Alamak, line tak okey lah. Line tak okey kan. Lost apa? Lost connection kan. Ada. Dia terkeluar. Saya share balik. Okay. Okay. Student, ni grup tadi tak tahu lah grup ke, super grup ke, channel ke, saya pun tak tahu lah Telegram ni. Okay, so ini join lah. Dia ada banyak grup saya rasa ya. Saya pernah tengok. Bila kita search study tips, ada beberapa results. Ni yang ada yang tulis ada anak panah ni. Anak panah love ni study tips. Dalam ni macam-macam. Kalau yang untuk pelajar Muslim siap ada tips dalam konteks Islamik lah. Bagus tak? Okay. Berbiasa benda-benda ni korang dapat bila korang pergi seminar. Bayar mahal-mahal. Tapi sekarang dalam Telegram ni korang dapat benda ni free. Bagi saya berbaloi lah. Valuable kot benda-benda macam ni. Tengoklah semua benda ni saya tak nak cakap lah, korang boleh tengok sendiri. Okay, cukup. Jom kita patah balik kepada BM kita. So hopefully apa yang saya share sebentar tadi tolong sebar-sebarkan, share kawan sharing sekali biar kita dapat manfaat. Bila orang dapat manfaat, kita pun dapat manfaat semua, insyaAllah. Ya? Okay. Alright. Okay. Okay. So, jom kita sambung. So, untuk paper BM sekejap. Okey, saya tahu kamu semua sedang ini bahasa Malaysia ni untuk jimat masa. Saya kena type dulu jawapan dia. Saya type jawapan dia, share kamu kat screen, so kamu tengok, kamu boleh buat comparison. Bila saya share kat screen, kamu screenshot, so kamu boleh buat perbandingan. Masa tu kita boleh buat analisis. Okey, para pelajar, anda kata di lepas kelas ni siapa yang nak berlatih nak berlatih soalan bahasa Melayu standard. Okey, sebenarnya dia ada beberapa tips. Tapi sebenarnya, korang jangan risau. Kalau korang tak tahu apa tips dia, korang boleh Google, sebenarnya banyak tips bahasa Melayu standard. Korang boleh jumpa dalam modul Negeri Melaka, modul Negeri Sabah, modul Kelantan. Ada modul Negeri Perak. Dalam Telegram ada orang share modul subjek BM. Dalam tu ada banyak latihan ikut soalan 1, soalan 2, kertas 2. So, pada bahagian soalan 4 ni, akan ada tips-tips yang dikongsi macam mana nak buat bahasa Melayu standard. Okay, nanti saya bawa dokumen tu, kita tengok. Kita akan, satu kelas nanti kita akan fokus macam mana nak buat bahasa Melayu standard. Okay, kita akan tengok nanti So, kita akan analisis betul-betul macam mana bahasa Melayu standard ni. Tapi yang paling penting kurang yang saya nak tekankan adalah bahasa, saya rasa ramai yang tahu. Bahasa Melayu standard, kita jangan tukar perkataan bahasa istana. Jadi macam nak tahu bahasa perkataan itu bahasa istana ke tak? Kena tak? Praktis. Okay. Tapi yang antara perkataan famous ni. Segala ni biasanya semua. Segala ni biasa semua. Ini antara perkataan yang very common. Senang jumpa, automatik tukar. Segala jadi semua. Okay. Dan yang paling penting siapa yang kat sini masih lagi bela pasal bahasa Melayu standard ni, yang mana petikan ni bahasa Melayu klasik zaman dahulu. Tapi kita nak tukar kepada bahasa Melayu standard pada zaman dahulu. Orang dahulu cakapnya bersastra. Cakapnya berpuitis, berpujangga. Jadi kita nak tukar kepada BN lah masalah. Kita just pastikan
Tak perlu nak ubah sangat. Tapi pastikan ayat tu jadi bunyinya macam zaman sekarang. Tak apalah, saya sembang kencang pun korang kena tengok skema jawapan juga, baru nampak. Tak apa, nanti kita tengok. Okey. Okey dah. Okey. Satu lagi saya bagi tips, sebenarnya kalau siapa yang tak faham langsung, petikan ni sembang pasal apa, korang baca ni. Saudara kan? Dipetik daripada Burung Terbang di Pipi Sekalada, Antologi Sejadah Rindu. Okay, untuk makluman pelajar, soalan nombor 4 ni, petikan bahasa klasik ni, dia akan ambil daripada 2 tingkatan. Satu petikan tingkatan 4, satu lagi petikan tingkatan 5. Kalau tingkatan 4, tajuk dia Kepimpinan Melalui Teladan. Kalau tingkatan 5, tajuk dia yang ni, Burung Terbang di Pipi Sekalada. Suka saya ingatkan di sini para pelajar, korang boleh baca sinopsis cerita tu. Sekurang-kurangnya korang tahu perjalanan cerita tu. Jadi bila keluar petikan macam ni, mungkin at least korang teringat babak ni korang pernah baca dalam sinopsis apa yang berlaku. Okay, nanti saya cuba cari komik grafik Komsas lah. Sebab komik grafik Komsas ni babak-babak penting, dia akan tunjuk gambar dan dia buat ayat bahasa Melayu standard. Kalau jumpa bahan tu, saya boleh share yang korang. Sekurang-kurangnya betul sangat bantu. Okay, tak apa, itulah kali bercerita. So, jom kita pergi dekat ni. Yang ini ayat sendiri, saya biarkan dulu. Tapi kita tengok lihat. Terbitan berabitan. Siapa tak tahu kata terbitan? Okey, sebenarnya maksud kata terbitan menjadi perkataan lain dengan menambah imbuhan. Itu maksud kata terbitan. Untuk makluman korang takkan jumpa dalam soalan nombor 1 ni tulis kata imbuhan. Tak mungkin. Sebab tak wujud pun kata imbuhan. Yang wujud kata terbitan. Habis cikgu kita belajar imbuhan tu dia punya tambahan tu. Contohnya meng, itu imbuhan. Tapi kalau dah bergabung dengan perkataan, dia akan jadi perkataan terbitan. Kata terbitan. Itu maksud dia. So, bila kata berapitan ni maksudnya imbuhan dekat depan, imbuhan dekat belakang. Ada 2 imbuhan. Menggunakan. So, ada meng dan kan. Menggunakan. Habis kalau imbuhan dekat depan je, contohnya memandu. Kan? Itu kata imbuhan, kata terbitan awalan. Habis kalau imbuhan dekat belakang je, contohnya jamuan. So itu kata imbuhan akhir, kata terbitan akhiran. Jamuan. Okey, dah. Nampak? Okey. So jom kita cari, jom. So saya nampak pertama penggunaan, terus jumpa. Lama kan. 1. Dia nak 4 ni, babe. Okey. Kepentingan kawan awak share. Yes, kepentingan. Ini dia. Okey, saya nampak lagi. Yang kedua, ketiga, pendedahan. Okey, mana lagi? Dijanakan. Dikatakan. Okey, apa lagi? Kebergantungan. Meningkatkan. Kelestarian. Betul kan? Kelestarian. Menjadikan. Persekitaran. Memberikan. Banyaknya. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Koklah saya terlepas ke? Okey dah. Tak ada? Koklah ada lagi ke? Tak ada ya? Okey dah, jom. Kat sini penggunaan sama je kat sini ya. Okey. Okey. So, kita dah jumpa 4. Okey, satu lagi dikata apa? Kena buat setiap perkataan satu ayat sendiri. Korang buatlah. Korang buatlah sendiri ya. Korang pilihlah apa ayat sendiri. Yang penting ayat tu logik. Satu lagi saya nak bagi tips. Jangan bina ayat yang merumitkan, yang awak fikir terlalu lama. Hentam je ayat tu. Okey, ada student tanya saya, cikgu, nak buat ayat ni kena buat ayat majmuk ke? Boleh tak buat ayat tunggal? Bagi saya kau buat je lah. Yang penting subjek ada, predikat ada.
Buat je. Yang penting ada frasa nama dan ada frasa seterusnya. Kan kita belajar ayat ada FNFK, FNFA, FNFSN, kan? Tu. Kita panggil frasa ayat kan. Yang penting itu ada cukup lah. Kalau FN yang pertama, frasa nama itu subjek. F yang kedua itu predikat. Cukup ada dua ni. Tak semestinya ayat majmuk. Okey? Simple je. Okay. Habis cikgu kalau tak buat lokasi ke, masa ke di sekolah pada waktu pagi. Kalau tak buat tak apa ke? Terpulang nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Itu adalah pelengkap ayat. Silakan. Tapi jangan awak ayat pendek sangat. Okey, contohnya kan contoh perkataan sekolah kan. Ali ke sekolah. Itu nak kena lempang tu pendek sangat. Okey, biarlah sesuatu yang relevan nampak. Memang betul Ali ke sekolah cukup. Ali subjek ke sekolah predikat. Tapi agak-agak lah ayat macam tu. Awak bukan dekat sekolah. Awak dah confirm kan? Okey. Okey. Alright. Okey. Itu pendapat saya. Tapi kalau kat sekolah, cikgu awak lain, cikgu awak kata kena buat majmuk. Ikutlah cikgu awak. Jangan ikut saya. Ini cadangan saya. Okey. Okey, jom kita pergi pada nombor 2. Sintaksis. Sintaksis ni maksudnya ragam ayat. Ini ragam ayat sebenarnya maksud dia. Okey, so kali ni soalan minta apa ni? Baru cakap subjek dan predikat. Okey. Kita ada masa 10 minit. Okay, saya cuba pandai sikit supaya saya nak masuk nombor 3 ni. Nombor 3 ni yang paling favourite ni sebenarnya. Okay, nasib baik dia minta 9. Biasa keluar 13, 11. Kali ni 9 saja nasib baik. Okey, sebab dia tengok jumlah markah tak sebenarnya. Okey, para pelajar, jom subjek dan predikat. Okey, so nombor 1. Kami sudah pun merentas Jabatan Kerja Pulau Pinang. Okey, nombor 1 mana subjek? Kami sudah pun. Kami sudah pun. Okey. Okey, predikat? Baki je lah kan? Okey. So, kawan awak ada cadangkan kami sudah pun adalah subjek. Ada jawapan lain tak? Kok ala ada... Siapa nak cuba? Kok ada subjek lain ke? Mungkin ada orang subjek dia kami sudah pun merentas. Mana tahu? Ada tak? Siapa-siapa nak cuba? Subjek lain? Tak ada? Okey, saya nak double confirm dengan skema jawapan. Sekejap, saya semak je skema jawapan. Saya tak naklah bagi jawapan yang salah. Nanti orang panggil ajaran sesat pula. Okey. Okey. Betul lah. Okey, seperti yang saya jangka. Okey, dalam skema jawapan pun saya setuju dengan dia. Kami sahaja. Kami sahaja. Okey, apa tips dia? Kenapa kami sahaja? Kenapa tak boleh ambil sudah pun? Untuk maklumat pelajar, sudah pun ni, okey, sudah pun ni maksudnya dah apa? Dah merentas. Sudah pun ni adalah kata bantu. Sudah. Kalau tak ada pun dia akan jadi kata bantu juga. Sudah. Apa kata bantu lain? Akan, telah, belum. Okey, apa lagi? Memang. Okey. Okey. So, kami dah pun merentas. Maksudnya dah berlaku kami. Kau dah, itu jawapan permintaan kedua. Aku dah pergi dah pun. Itu maksud dia kan. Maksudnya, nak highlight lah. Dia dah pergi kan. Dia dah naik kan. Okay. So, nak menunjukkan perbuatan tersebut dah berlaku. So, itu untuk kata kerja. Merentas ni kata kerja. So, predikat dia adalah bersifat FK. Frasa kerja. Sebab
ini dimiliki oleh merentas. So ini bermula predikat dia. Okay, sampai habis. So subjek dia kami sahaja. Okay. Okay, nombor 2. Apa subjek dia pula? Senang soalan ni. Saya nak try soalan terakhir lah nanti kan. Mana ni? Nombor 2 apa? Subjek dia? Kami, betul Tili Sheng. Kami sahaja, betul. Inilah subjek dia. Okey, betul AJM, kami. Okey, So, mengisi perjalanan jauh. So, nampak tak mengisi? Ini adalah kata kerja. So, bila frasa berubah, kami ni frasa nama. Ingat dalam ayat, semua ayat dalam dunia ni, bahasa Melayu lah ayat apa pun yang orang nampak, memang confirm akan dimulakan dengan frasa nama. Kecuali ayat songsang. Kecuali ayat pasif. Tahu? So, itu maksud saya. Biasa kalau ayat yang bukan pasif, ayat bukan songsang, memang akan bermula dengan frasa nama. So bila berlaku perubahan frasa, dia automatik berubah menjadi predikat. Okay. So predikat dia jauh pun sampai ujung ni. Mengisi daripada yang jauh dia predikat tu. Punya panjang predikat dia sampai cepat sampai. Itulah predikat dia. Habis korang tulis semua ke? Tak. Dia dah gelapkan tu. So tulis sampai yang gelapkan je. Jangan pandai-pandai nampak ada dah gelapkan tu kan. Taruh sini lah. Okay, nombor 3. Kami sekeluarga tidak melepaskan peluang. So apa subjek dia? Kami sekeluarga, betul. Betul, kami sekeluarga. Ya, ini sahaja. Okay. Apa bukti dia? Ni, melepaskan ni. Kali ni awak nampak ada kata bantu apa tu? Tidak melepaskan. Tidak akan. Tidak mahu. Bukan. Itu semua adalah kata bantu yang memberi maksud lebih terperinci kepada kata kerja tersebut. Okey, so maksudnya predikatnya bermula dengan tidak melepaskan sampai habis. Okey, so cukup. Kita ada masa lagi sikit untuk part nombor 3 ni. Jom. 9 kesalahan bahasa. Okey, dengan pantas. Korang cuba cari kejap. Saya dah jumpa dah. Apa salah eja? Influenza. Apa benda lah. Ini apa benda lah. Okay, thank you Tilisha. You jumpa betul. Walau bagaimanapun kena jarak. Student, walau bagaimanapun kena jarak. Tak boleh rapat. Kena jarak ni. 2 perkataan walau bagaimanapun. Yang saya gariskan di 10 ni salah jawapan dia. Apa tahu? Saya rasa skema jawapan salah lah. Terdapat peningkatan kes di 10 buah negeri. So kita buang dash kita buang dash di dengan 10 tu kita buang dash. Kan? Ya ke? Betul tak? Awak rasa macam mana? Sebenarnya dia nak kerja dengan kita. Kenapa ada wujud dash? Contohlah kalau awak buat, ya betul. Kenapa dia nak bayar confuse? Kenapa kita buat macam ni? Ke 50.
Kenapa kita buat macam ni? 50 an. Kenapa kita buat macam tu? Sebab ke-50 hari puluhan ni adalah satu perkataan. Sebab kalau kita ejakan dia akan jadi macam ni. Apa tu? Ke-5 ni satu perkataan. Jadi bila dinomborkan, kalau kita tak letak dash, dia akan jadi macam ni. 5 rapat, 10 kat belakang dia. So dalam undang-undang tata bahasa, huruf dengan nombor tak boleh bersebelahan. Sejarah. Huruf kecil dengan huruf besar pun tak boleh bersebelahan. Sebab tu ejaan se-Malaysia macam ni. Okay. Macam yang ni 50-an ni macam mana? 50-an. Kan nampak tu? Dia rapat puluhan. Tapi bila dinomborkan akan jadi 5-an. Salah lah sebab dia rapat dengan nombor, dengan huruf. Sejarakkan. Tapi masalah dekat bawah cerita kita sekarang ni, yang bawah ni, di dia 10 memang jarak. Di 10 buah negeri memang jarak. Kenapa tak dash pula? Tak payah. So hilangkan dash tu. Mengarut je kan. Okay. So, untuk makluman, kalau mungkin pelajar berbangsa Melayu ke atau mungkin yang bukan bangsa Melayu, bukan beragama Islam lah saya cerita, yang sambut Hari Raya. Kenapa saya rasa semua orang kat Malaysia sambut Hari Raya kan? Hari Raya kaum masing-masing lah kan? Semua perkataan yang ada raya adalah dua perkataan. Balai Raya, Bandar Raya, Hari Raya, Baju Raya, Hantu Raya. Hantu Raya pun dua perkataan. Okey. Okay. So, ini dua perkataan Bandar Raya. Okey, ada yang thank you Haikal Bashar, dia dapat banyak. Terima kasih. So, Haikal Bashar kata tadi, bagi banyak ni, terima kasih. Kita check dekat chatting room. Dia kata melibat jadi melibatkan. Analis jadi analisis. Diambil kira jarakkan. Mari kita lihat siapa yang kena. Betul tak betul? Terima kasih Kaibah. Kaibah berani. Okey. Kita lihat betul tak? Okey. Analisa jadi analisis. Betul. Analisa inilah yang kita panggil kesalahan umum. Ramai orang guna analisa. Sebenarnya analisis. Betul Okey, diambil kira dua perkataan. Betul? Ini analisis nampak ni. Okey, tadi saya nampak dia ada beritahu kita. Melibatkan. Analisis ini melibatkan. Okey. Sorry. Melibatkan pernafasan akut. Okey. Cukup tak 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7. Ya. Maksudnya lagi 2 ni saya rasa adalah istilah. Okey, para pelajar. Dikesan kena rapat. Sebab dalam bahasa Inggeris perkataannya adalah detected. Dikenal pasti, dikesan. Macam perkataan ni. Dikesan. Peningkat tertinggal. Peningkatan. Terima kasih kepada yang bertanya. So peningkat jadi peningkatan. So kita dah jumpa 8 dan dikesan ini yang ke-9. Okey. So nampaknya kali ini soalan kita ini tidak ada kesalahan istilah atau kesalahan perkataan. Tak sebaik. Sebab kalau nak detect kesalahan istilah ni perlukan pembacaan dan kefahaman yang betul-betul. Baru korang boleh detect kan.
So pasal kira yang ni peningkatan influenza dikesan menerusi analisis. Okay. So dikesan ni kena rapat sebab dia kata kerja. Kalau jarak dia menunjukkan tempat. Salah ini bukan tempat. Kesan ni bukan tempat. Ini adalah kata kerja. Dikesan, detected dia kena pasti. Okey, so kita cukup 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Betul ke? Betul 9 Betul. So saya kena ni dulu. Back dulu. Okey. So semua yang berada warna biru tu adalah semua kesalahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey dah. Okey guys, sekarang dah pukul 10. Saya rasa cukup kat sini. Saya pergi kat sebelah kejap. Okay, saya skip kat soalan nombor 4. Okay, saya habiskan bahagian ni dekat soalan nombor 5. Senaraikan 3 peribahasa. Kejap, siapa nak try kat sini? Ini senang. Dalam petikan dah ada peribahasa. Mana? Pertama ni. Bukit sama didaki, lurah sama dituruni, kan? So namun apakan daya, malang tak berbau. Siapa badan bau busuk tukar nama. Ambil nama malang. Apa sebab? Sebab malang tak ada bau. So hilang bau busuk tu. Tu lawak cerita sepatu Maharaja Lawak. Okey. Seterusnya okey ni. Bidan terjun. Okey. Ada lagi tak? Suka duka bukan. Apa lagi bahasa lagi? Anak ayam kehilangan ibu dia tu. Kalau ada lebih anak ayam dikejar. Okey. Dikejar musang. Okay. Anak ayam kehilangan ibu hilang tempat pergantungan. Bidan terjun. Okey, ataupun kesempatan yang diambil tepat pada masanya, itu bidan terjun. Ataupun yalah, itu bidan terjun okey. Bukit sama didaki, lurah sama diruni. Susah sama susah, senang sama senang. Malang tidak berbau. Sesuatu perkara nasib malang atau perkara yang tidak baik berlaku tanpa diduga. Satu perkara buruk yang tak dapat diduga berlaku. Itu maksud malang tak berbau. Yalah. Kalau kita boleh bau malang tu, kita mesti elak malang tu kan. Itu maksud dia kan. Okey. Itu saja. Ada 4, jadi korang pilihlah 3. Okey, kena buat 1 ayat. Okey. Bagi setiap peribahasa. Setiap suka akan ada 4 ayat lah. 3 peribahasa, 3 ayat lah. So 6. Okey dah. Itu saja. Kelas pun dah pukul 10 minit. Terima kasih banyak-banyak kelas. So minggu depan berkenan saya akan pilih sama ada nak buat esei ke kata tu, atau mungkin kita akan sambung ni yang ada petikan ni. Okey, terutamanya soalan kebat. Soalan kebat ni. Ni panjang je petikan dia, soalan kebat ni. Okey, dan saya juga nak sentuh novel sebab ramai pelajar yang kurang sikit novel. Okey, okey. Dah, itu saja. Jom kita bersurat. Terima kasih semua. Saya mohon maaf kalau ada apa-apa kekurangan hari ini. Okay, if there is something like during the English class and also ketika subjek bahasa Melayu. So sorry on my behalf. Okay, so guys, we will see again and during next week. Okay, on the same day and the same time. Hari Selasa pada waktu malam. Okay, so bahan yang ada ni korang tak payah tunggu saya, tak payah nak apa-apa. Korang boleh buat sendiri, buat dulu, siapkan kalau lagi bagus. Nak skema jawapan, PM saya, nombor saya, ni saya letakkan ruangan chat. PM saya. So, kalau korang perlukan bantuan apa-apa, nak tanya soalan kebat ke apa ke, silakan. Okey, ni nombor saya okey, so apa-apa nak semak jawapan, tanya saya. Okey, itu saja. Terima kasih semua pelajar. So we will see again next week. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Okey, salam cuti sekolah. Okey. So use your time wisely, especially the telegram that I providing just now.
Okay, so good luck. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye, selamat malam. Good night, bro. Guys, sis. Okay. Okay, saya live dulu ya. Okay, bye. Okay, terima kasih semua. Terima kasih, bye. Okay, bye. Yang semua.